Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi para panel, yang dihormati para peserta dan hadirin hadirat yang Allah SWT sekalian. Nama saya Muhammad Fakhrul Razi bin Muhammad Subari, Guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Sagil Kampung, Tangkak, Johor. InsyaAllah hari ini ingin saya berkongsi tajuk kajian saya yang mana bertajuk kaedah DQ, iaitu Dhabtul Quran dalam memudahkan murid menguasai hukum nun sakinah atau disebut nun mati dan tanwin. Kita ketahui bahawa tilawah Al-Quran merupakan antara bidang dalam pendidikan Islam yang terdapat dalam KSSR. Subtajuk yang terdapat dalam bidang Al-Quran antara lain ialah tajwid. Di penguasaan Al-Quran sangat bergantung kepada ilmu tajwid yang merupakan ilmu yang lahir selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Dhabtul Quran ialah tanda-tanda bacaan yang terdapat dalam Al-Quran resam Osmani. Melalui Dhabtul Quran terdapat kaedah tertentu dalam menetapkan hukum tajwid. Ini termasuk juga hukum nun sakinah dan tanwin yang terdiri daripada iqlab, izhar halqi, ikhfa hakiki, idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Jadi kaedah DQ adalah merupakan sekatan perkataan Dhabtul Quran yang dihasilkan melalui bahan inovasi yang dipanggil pembaris DQ. Ini merupakan bahan inovasi yang telah saya hasilkan yang disebut sebagai pembaris DQ. Melalui pembaris DQ ini lahirlah kaedah DQ, iaitu kaedah Dhabtul Quran. Jika kita perhatikan adanya Dhabtul Quran di atas dan hukum nun mati dan tanwin sebelah bawah. Pertama, saya pakai comel, mim comel, menunjuk kepada nun yang ada mim kecil atau tanwin yang ada mim kecil. Disebut mim comel untuk memudahkan murid mengingatinya lah. Dengan ini hukumnya akan menjadi hukum iqlab. Yang kedua, wujud sama 69 akan disebut sebagai nun wujud. Apabila disebut nun wujud, maka akan zahar halki. Kecuali tolak, maksudnya tidak bertemu dengan huruf selepasnya waw atau ya. Hukumnya tetap izhar, tapi jadi izhar mutlak. Baik, untuk sama 69 menunjuk kepada tanwin. Tanwin atas dan bawahnya sama. Dan tanwin depannya berbentuk 60, maka hukumnya akan jadi izhar halki. Yang ketiga, ghaib 69 menunjuk kepada nun ghaib. Dan tanya beza atas dan bawah dan depan bentuk 99. Tolak menu menunjuk kepada tidak bertemu selepas huruf ra atau la atau mim ya atau nun waw. Okey, maka hukumnya akan jadi ikhfa hakiki. Okey, baik. Yang keempat, menu. Menu menunjuk kat sini fokus utamanya mestilah bertemu dengan huruf mim ya nun waw. Maka hukum akan menjadi idgham ma'al gunnah. Dan yang terakhir, bertemu ra dan lam, disebut rol. Maka hukumnya idgham bila gunnah. Maka kaedah ini insya-Allah akan memudahkan murid untuk menguasai hukum nun, sakinah dan tanwin. Okey, baik. Penyataan masalah. Okay, saya mengajar di kelas tahun 3 UFSI
yang mana kelas ini muridnya boleh membaca Al-Quran dengan baik namun agak lemah dalam menguasai tajwid. Maka saya menggunakan langkah dan kaedah yang mudah untuk mereka fahami. Okey, baik. Jadi didapati dari segi bila adakan soalan berkaitan dengan hukum tajwid setelah mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, didapati hanya seorang sahaja yang mampu jawab dengan betul dan tepat dan masa yang cepat. Manakala ada yang boleh jawab dengan betul tetapi memakan masa, dan ada langsung tak mampu menjawab dengan betul. Okey, maka objektif yang ingin saya kaji ialah pertama, untuk mereka murid-murid dapat kenal pasti kaedah Dr. Quran yang terdapat dalam kalimah yang telah ditentukan yang mengandungi hukum nun sakinah dan tanwin. Yang kedua, murid dapat menamakan hukum nun sakinah dan tanwin menggunakan kaedah Dr. Quran dengan betul dan cepat. Di persoalan kajian ialah mengkhususkan kepada apakah kaedah Dr. Quran dalam kalimah yang mengandungi hukum nun sakinah dan tanwin, sejauh manakah murid dapat menamakan hukum nun sakinah, nun mati dan tanwin menggunakan kaedah Dr. Quran. Jadi metodologi kajian saya ialah menggunakan kaedah ujian dan pemerhatian. Sampel kajian 19 orang murid tahun 3 UPSI. Instrumen kajian ialah ujian pra dan pos secara lisan, pemerhatian berstruktur. Ini adalah merupakan dapatan kajian yang telah saya dapat. Jadi setelah kita dilaksanakan sebelum dan selepas, sebelum kajian, hanya 9 orang murid yang berjaya dapat jawab betul, manakala 10 orang menjawab dengan salah. Tetapi apa yang berlaku selepas kajian dengan adanya kaedah yang telah saya perkenalkan, 17 orang murid mampu jawab dengan betul, hanya 2 yang mengalami masalah lagi. Jadi 10% sahaja yang menjawab dengan salah, maka 90% menjawab dengan betul. Okey, kita lihat di sini ialah ada 2 soalan besar yang telah saya tanyakan, iaitu berkaitan dengan soalan yang dipertanyakan ialah berkaitan sebutkan hukum bagi tanda bacaan 10 soalan. Yang kedua ialah nyatakan hukum bagi kalimah yang diberikan. Maknanya kat situ, kalau yang soalan pertama inilah menyatakan hukum bagi tanda bacaan. Tandanya nun wujud, nun ghaib. Jadi apakah hukum di situ? Manakala nyatakan hukum bagi kalimah yang diberikan. Maknanya kita bagi kalimah dan nyatakan mi'ba' sebagai contoh. Maka kalimah itu apakah hukumnya? Jadi seramai 19 orang murid yang telah dijadikan sampel dan didapati murid mampu menguasai hanyalah setelah ujian pos dilaksanakan, seramai 6 orang murid mampu menguasai, mampu menjawab dengan baik soalan-soalan yang diutarakan. Namun hanya 2 orang sahaja yang tidak mampu menjawab semua soalan yang diberikan. Ini adalah merupakan ujian pos setelah menunjukkan sini adalah adanya peningkatan daripada penguasaan
kaedah DQ yang diperkenalkan. Okey, ini adalah segi pemerhatian. Okey, pemerhatian. Okay, kita dapati ujian pra dilaksanakan hanya seorang murid sahaja yang mampu menjawab kurang daripada seminit. Okey, ini adalah untuk melihat kepada tempoh masa sama ada kurang seminit ataupun melebihi seminit. Jadi didapati hanya seorang saja yang mampu menjawab daripada kurang seminit. Maknanya lebih kepada yang lain menjawab melebihi seminit. Tapi apabila dilaksanakan kaedah DQ melalui ujian pos, dapati ramai boleh menjawab kurang daripada seminit. Dia adanya peningkatan penguasaan murid dalam kaedah DQ yang diperkenalkan. Okey. Jadi daripada hasil dapatan kajian, melihat keseluruhan kajian jalankan mendapati berlakunya peningkatan penguasaan murid terhadap hukum nun, sakinah dan tanwin setelah diperkenalkan kaedah Dr. Quran melalui pembaris DQ. Yang mana pembaris DQ adalah merupakan bahan inovasi yang telah mendapat johan kategori sekolah rendah peringkat daerah Tangkak. Kalau lihat kepada ujian pra dan ujian pos, melihat kepada peningkatan penguasaan murid, terutama kepada murid pertama sehingga murid yang ke-6. Begitu juga kepada murid-murid yang lain melihatkan peningkatan ketara dalam penguasaan hukum nun sakinah dan tanwin. Kecuali murid yang ke-18 dan 19 perlukan bimbingan yang berterusan untuk penambahbaikan lagi dalam penguasaan hukum nun sakinah dan tanwin. Secara kesimpulan ialah daripada hasil kajian terjalankan, kaedah DQ didapati telah membantu meningkatkan minat murid melalui pelibatan mereka yang lebih menyeluruh semasa sesi pengajaran dan pelajaran yang seterusnya. Bahan inovasi yang diberi nama pembaris DQ yang menerapkan kaedah DQ telah membantu murid-murid dalam menamakan hukum nun sakinah dan tanwin dengan betul dan tepat. Atas kesedaran dan keyakinan yang telah saya perolehi hasil pada kajian ini, saya berasa masih perlu melakukan kajian dalam pengajaran pembelajaran yang mana kajian penting bagi mengatasi masalah pembelajaran terutama dalam tajuk-tajuk yang dianggap sukar oleh murid. Itu sahaja daripada saya, mudah-mudahan memberi manfaat dalam kajian saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.